Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama saya Mat Extreme. So pada kali ini saya akan mengajar korang tentang pengenalan kepada bahasa pengaturcaraan C. So apa itu bahasa pengaturcaraan C? C ini adalah bahasa pengaturcaraan untuk tujuan umum yang sangat popular, ringkas dan fleksibel. Ia merupakan bahasa bebas mesin. Struktur bahasa pengaturcaraan ini sangat meluas penggunaannya dalam pelbagai aplikasi, contohnya untuk buat OS, contohnya macam Windows, Linux, dan juga ia banyak diimplement dalam hardware, contohnya macam microcontroller dan sebagainya. Kenapa kita perlu belajar bahasa pengaturcaraan C ini? Yang pertama, C merupakan satu bahasa kelas pertengahan. Dalam dunia programming ini, kita ada dua level bahasa, iaitu yang pertama low level language dan yang kedua adalah high level language. Okey, apa beza low level language dengan high level language? Dan mana pula datangnya middle level language? Okey, begini. Low level language, contoh adalah bahasa yang mesin boleh faham. Kita tahu bahawa machine language, machine hanya boleh faham binary code, iaitu 10111 apa-apa bla 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 1010 lah. So dalam kategori low level language ni hanya ada dua je, machine language dengan assembly language. Yang kedua punya pula adalah high level language. High level language ini adalah programming dia, coding dia adalah dibuat dalam bahasa yang kita faham. Contohnya dalam bahasa Inggeris, if, apa semua, else, atau print, itu semua bahasa yang kita faham. Sebab tu dia dikategorikan sebagai high level language, iaitu language, bahasa yang manusia boleh faham. Dan beza dia, macam mana nak bagi machine faham daripada high level language ke low level, daripada ke machine language. High level language memerlukan compiler untuk translate dia punya coding ke machine language, manakala low level language memerlukan assembler untuk translate dia punya code ke machine language. So kalau daripada high level language nak translate ke machine language, bahasa machine lah, orang kata 1010 tu, dia perlu melalui compiler dulu. Daripada compiler dia akan ke assembler baru pergi ke machine language. Kalau kita daripada low level language, kita daripada direct kita pakai assembler dia, kita translate dia pergi terus direct ke machine language. Sebab tu dia berada di peringkat low level language. C ni pula dia berada di tengah-tengah. C walaupun dia pakai compiler, tetapi bahasa dia terlalu sangat senang untuk boleh bagi machine tu faham. So dia tak high sangat di programming ni, dia punya bahasa tu, untuk bagi sesuatu machine tu faham. Yang kedua adalah bahasa C ni adalah asas untuk memberikan kita pemahaman tentang teori komputer. Kita tahu dalam bidang programming ni asas algoritma sangatlah penting. So bila korang main algoritma, korang akan faham logiknya nak buat, macam mana nak buat, apa korang punya thinking nak buat. Kalau ada bagi problem, macam mana korang nak solve benda tu. So teori komputer ni penting dalam C programming ni. So C adalah salah satu basic language yang korang boleh belajar untuk memahami tentang teori komputer, teori logik komputer itu. Yang ketiga adalah dalam C ni dia guna library yang sedikit berbanding bahasa-bahasa programming yang lain. Kalau korang tengok JavaScript contohlah, saya ambil JavaScript ni sebab setakat ni ketika saya belajar JavaScript ni, dia lah yang paling banyak pakai library, import sana, import tu, import sini, apa-apa. Tak banyak lah, saya sendiri pun tak faham. Tapi dalam C ni, kau hanya pakai library dia sikit saja. Contohnya macam string, standard IB, standard library, dan sebagainya. So korang dalam C korang dah guna sikit
library. Dia ada sikit library, tetapi korang boleh buat macam-macam hanya dengan just fewer library tersebut. Dan yang keempat adalah C ni sangat pantas dalam execution time. So bila korang coding dalam C dan korang compile dan korang nak run, dia punya execution time dia yang ambil tu adalah sedikit berbanding bahasa-bahasa yang lain. Sebabnya C ni dia sangat ringkas dan dia berada di middle level language. So untuk dia translate language dia ke bahasa machine tu sangatlah rendah masa yang diambil berbanding kalau daripada high level language terus nak direct ke high level language yang lain, contohnya macam C# ke JavaScript, PHP ke Python ke. So bila nak translate pergi ke machine language tu, ia ambil masa yang panjang dan ia amat berat kalau korang pakai dalam embedded processor, contohnya macam Arduino. So Arduino ni dia program dalam C ataupun C++. So bila korang pakai C ni, dia nak execution time, dia nak machine tu, hardware tu nak translate dia punya coding tu lebih pantas berbanding kalau pakai Python dalam Raspberry Pi. Akhir sekali adalah C ni digunakan dalam embedded programming. Embedded programming ni bahasa orang kata apa, lupa pula term dia embedded ni, apa tanam apa, ingat je nanti saya check balik. Embedded programming ni contohnya macam hardware component Arduino ke 8051 ke. So Arduino banyak pakai C atau C language. So bila korang nak tahu, korang nak mahir C++ tersebut, korang kena belajar C dulu. C ni adalah basic kepada C++. So, bila korang main dalam C dengan C++ ni, so korang boleh pakai Arduino. Korang boleh programming dalam Arduino. So Arduino ni pakai C++ punya language. So ya, sebab itulah korang kena belajar C ni. Okay, so apa alatan yang diperlukan untuk memulakan sesi pembelajaran C korang ini? Yang pertama adalah Dev C++ ataupun Codeblock. Yeah. So saya gunanya, apa yang saya guna nak, saya guna Dev C++, tapi ramai yang guna Codeblock. Sebab Codeblock ni dia lebih mulas lagi nak guna, dia boleh macam versatile lagi. Tapi Dev C++ pun okey juga sebab kita nak belajar C sahaja. So saya recommend untuk yang newbie yang baru nak belajar C, korang boleh just guna Dev C++. Sebab dia nak installation dia pun lagi senang daripada Codeblock. Codeblock kadang-kadang saya run dia error. Saya tak tahu sebab apa. So saya ada dia boleh jalan, cuma banyak leceh. Kalau untuk newbie ni tak sesuai, so korang pakai jalan C++ ni. C++ ni korang download, korang double click dia punya setup, korang install, habis. Codeblock korang ada kena setting dia punya execution apa benda tah. So leceh. So yang kedua, korang kena ada laptop atau desktop lah. Biasa semua. Kalau korang nak senang coding, korang pakai laptop atau desktop. Kalau korang pro, mahir, korang ni legend, korang coding lah pakai telefon pun boleh juga. Sebab ada juga compiler dalam phone, contoh macam C-Droid ke apa tu, download je lah. Sebab pun canggih, so apa-apa pun boleh buat dalam phone. So yang ketiga, ya semangat. So korang kena ada passion. Bagi apa-apa korang nak belajar, korang nak belajar apa-apa pun mesti ada passion, ada semangat. Tak ada semangat, lemah, apa-apa benda pun tak masuk dalam otak, kan? So okay, itu saja. So semoga korang berjaya. So nanti saya akan explain macam mana nak install benda-benda ni, macam mana nak gunakan dalam video yang saya seterusnya. Okay, bye bye. Assalamualaikum.